Cuma yang tak confirmnya raya pertama ataupun raya kedua ya. Pandai kat mereka pun. Kita baca tu bila hampa tengok anak bulan, rupanya dia ada sambung ayat lagi. Tak pasti raya pertama ataupun raya kedua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesempatan kuliah subuh pada pagi ini yang sudah tentu saya tak boleh ambil banyak masa, mungkin masa yang ringkas. Sukalah untuk saya membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Amr bin al-Hamiq al-Khuza'i annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza arada Allahu bi'abdin khaira asta'malah qila wa masta'malah qala yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih hatta yarda anhu man hawlahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dirahmati Allah, hadis ini daripada Sayyidina Amr ibnul Hamiq al-Khuza'i. Kata dia telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Sabda Nabi, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki terhadap seseorang hamba itu khaira, kebaikan. Tuhan nak bagi baik pada hamba tu. Asta'malah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya beramal. Jadi ayat Nabi asta'malah ni satu ayat yang agak umum. Sampailah para sahabat, di kalangan sahabat ni ada yang membangkitkan soalan. Wa masta'malah ya Rasulullah. Apakah yang dimaksudkan dengan membuatnya beramal tu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi penjelasan. Kata Nabi, yuftahu lahu amalan salihah. Kata Nabi, dibuka amal-amal saleh terhadap hamba ni. Hamba hak Tuhan nak bagi kebaikan kat dia tu, dibuka kepada dia amal-amal saleh baina yaday rahmatih, baina yaday mautih, di saat ketika di hadapannya adalah kematian. Di depan dia kematian. Waktu tu Tuhan buka untuk dia beramal dengan amal yang soleh. Hatta yarda anhu man haulah. Sampailah ke peringkat amal soleh yang dia buat ni menyebabkan orang yang berada di sekeliling dia, ahli keluarga, jiran, tetangga, masyarakat dalam qaryah, masyarakat setempat dia, yarda anhu, meredai, suka, rasa gembira, rasa bertuah dengan apa yang dilakukannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kebaikan seseorang. Nak boleh tengok seseorang itu dapat kebaikan atau tidak, antara ukurannya ialah dia ni buat baik ke tidak, terbuka ataupun tidak kepada dia pintu-pintu kebaikan. Pasal ada orang bila sebut benda baik ni cukup susah bagi dia. Sebut semayang tu benda baik, cukup susah bagi dia untuk jadi orang yang mendirikan solat. Sebut sembahyang jamaah tu benda baik, cukup sukar bagi dia untuk nak jadi orang yang sembahyang jamaah.
Dia nak boleh pijak mai di masjid ni cukup susah bagi dia. Tuhan tak buka. Orang yang Tuhan tak mau bagi dia baik. Kalau kita sebut tuan-tuan sedekah tu benda baik, kedekut nak mampu tak mau bagi. Kalau kita sebut tuan-tuan apa saja bentuk kebaikan, duduk dalam majlis ilmu tu baik, kita buat kebajikan, buat kebaktian dalam masyarakat tu benda baik, dia tak mau buat. Pasal apa? Tuhan tak permudahkan pada dia. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada seseorang kebaikan, nescaya Tuhan buka untuk dia pintu-pintu kebaikan. Yuftahu lahu amalan salihah, dibuka kepada dia untuk beramal dengan amal yang saleh. Bila Tuhan buka tu? Baina yadai mautih, waktu mati duduk depan dia dah. Makna di hujung hayat dia. Ada tak tuan-tuan kita berjumpa waktu dia muda, kita duduk kata ke dia ni, kalau mati waktu ni aku tak boleh nak abang, tak boleh bayang nak jadi apa. Tiba-tiba dia berubah. Daripada tak pernah pijak masjid, duduk ulang mai ke masjid. Daripada tak pernah duduk dalam majlis ilmu, boleh duduk dalam majlis ilmu. Daripada kita tak pernah kenal dia ni orang yang bersedekah, tiba-tiba jadi orang yang pemurah. Daripada kita tak pernah kenal dia dalam masyarakat, orang yang ringan tulang. Sebelum ni dia buat tak peduli dengan masyarakat, tiba-tiba dia jadi orang yang peduli masyarakat. Tapi tak lama, dalam dia duk buat baik-baik, meninggal. Rupanya nak mati dah kawan kita ni. Dia berubah ke arah kebaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada dia kebaikan. Jadi hak kita takut apa? Duk buat baik tetap berhenti. Berhenti daripada buat kebaikan. Orang kenal waktu dia muda sangat hebat dengan masjid, waktu muda sangat hebat dengan majlis ilmu, waktu muda sangat hebat dengan menderma infak, waktu muda sangat hebat dengan kebaikan. Berhenti. Lama tak tengok main masjid. Sakit lah. Tak, dia kata duduk sihat. Petang-petang tu jumpa ke bazar Ramadan. Tak main dah. Dulu duduk bersila dalam majlis ilmu, tinggal majlis ilmu, tetap dengar mati. Dia mati pada saat dia meninggalkan kebaikan. Wal'ayazubillah tuan-tuan, kita minta simpan, minta dijauhkan. Hak kita nak minta kepada Allah supaya Allah jadikan kita berterusan. Muda kita, tua kita, waktu saat mana pun dalam hidup kita, kita minta supaya berterusan. Allah jadikan kita istiqamah. Tuhan jadikan kita ini dawamun ala ta'ah, berterusan atas ketaatan sampai saat mati kita. Itu kita harap. Tapi dalam hadis yang kita baca pagi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang seorang hamba hak Tuhan nak bagi kepada dia kebaikan. Tuhan buka kepada dia jalan-jalan untuk dia buat amal yang saleh pada waktu saat hampir dia nak mati. Orang boleh rasa tentu amal saleh dia tu. Sampailah kata Nabi, hatta yarda anhu man haulah. Sampai orang keliling kelalang dia ni, hari dia mati pakak mengaku, Allah baguslah dia di akhir-akhir hayat dia. No, tak sangka rupanya dia ni nak balik dah. Dia jadi berubah, jadi kebaikan kepada dia. Dia duk buat amal soleh. Waktu tu dia mati. Saya ingat tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita berjumpa macam-macam manusia. Orang hak berterusan amal soleh sampai mati daripada muda, kita kenal orang baik dah sampai mati. Ada orang yang kita kenal hidup ni, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, orang baik waktu muda, hujung dia gelong,
Itu pun ada. Ada tuan. Bukan kata baik biasa-biasa ni. Saya tengok dulu-dulu lah. Sebelum tuan-tuan kita masjid ni ada jawatan kuasa hak kemai, ada pegawai yang teratur sebelum-sebelum ni. Ada orang dia dekat dengan masjid ni sampai dia jadi muazzin, tukang bang. Masuk waktu dia bang, masuk waktu dia bang, masuk waktu dia bang. Satu hilang. Lah bukan kata bang, masjid pun tak main. Dengar-dengar mati dalam keadaan lama tak main masjid. Sampai orang duk bersembang pula hari mati dia. Dia kata dulu dia duk dia lah ni tukang bang. Tapi dekat nak mati dia tinggal masjid, dia tinggal mic, dia tinggal jadi muazzin, dia tinggal habis semua, dia tinggal habis. Yang tak cantik daripada kami duk dengar kata dia duk buat benda hak tak elok. Wallahiyazubillah. Hak tu pun kita biasa jumpa. Dan yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita ni, ada manusia yang mungkin waktu muda dia biasa-biasa, mungkin tak apa hebat sangat kebaikan, hujung dia buat kebaikan. Semua ni tuan-tuan menjadi di antara sebahagian daripada tanda-tanda Allah nak bagi kebaikan kat dia. Dan Allah jadikan kebaikan yang dia buat tu orang boleh rasa. Akhirnya pada hari mati dia, orang bercakap tentang kebaikan dia dan mengakui kebaikan dia. Tuan-tuan, hadis ni nak abang pada kita. Ada orang bila dia buat baik, dia kata aku ni tak kira orang, aku kira Tuhan ya. Orang bukan boleh bagi apa. Ada orang dia macam tu, dia punya pandangan dia. Hadis ni nak bagi tahu orang ramai ni ada peranan pada kita. Apa peranan? Mengiktiraf kebaikan hak kita buat. Ni berdasarkan hadis ni. Ada hadis yang lain. Nabi SAW sebut, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khair. Mana-mana orang Islam yang naik saksi terhadapnya oleh 4 orang atas kebaikan dia. 4 orang. Hari dia mati, ada 2-3 orang duk bersembang. Tani 2-3 orang, tani 2-3 orang, capok-capok 4 orang ataupun lebih. Sembang tentang apa? Kebaikan si mati. Apa jadi tuan-tuan waktu tu? Adkhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang muslim hak yang orang bercakap tentang baik dia tu, sampai 4 orang yang bercakap, syurga tempat dia. Hadis ni disebut tuan-tuan dalam beberapa kitab. Kitab Mustikah hadis pada juzuk yang kedua. Dalam hadis itu dihuraikan, sahabat ni bila dengar kata 4 orang mengakui kebaikan seseorang, orang tu boleh masuk syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalaulah hak mengakui kebaikan dia tu hanya 3, macam mana? Tak sampai 4, 3 ya duk sebut kebaikan dia ni. Nabi kata syurga. Ada riwayat lain menyebut bahawa macam mana kalau sekiranya hanya ada 2 orang saja, tak ada ramai-ramai duk cakap tentang kebaikan, 2 orang saja depa ni mengakui orang mati ni bagus. Nabi kata syurga. Jadi penyaksian daripada mukmin, daripada orang ramai yang saleh terhadap kebaikan seseorang, ada kesan untuk balasan hak Tuhan nak bagi kat dia. Wallahu alam. Adakah hadis seumpama ni menyebabkan jadi satu budaya dalam masyarakat kita, lepas sembahyang jenazah, lepas doa sebelum angkat mayat, tu imam akan tanya, apa kita nak kata pada jenazah ini? Tuan-tuan tengok. Itu imam akan tanya, apa kita nak kata pada jenazah ini? Baik. Jadi hak mai ni semua mengakui kebaikan dia.
Tok Imam tak puas hati, tanya kali kedua, apa kita nak tak kata kepada jenazah ini? Baik. Apa kita nak kata pada jenazah ini? Baik, 3 kali. Kita tanya kawan sebelah. Hang kata baik kat jenazah tu, hang kenal dia lah. Dia tak kenal, betul? Dah depa pekat kata baik, aku kata baik. Nampak tak? Maknanya apa? Maknanya yang terbaik orang hak sembahyang jenazah ni, orang yang kenal si mati tu siapa. Sebab tu saya duk perhati tengok dalam masyarakat kita sangat bertuah kebelakangan ini, hak sembahyang jenazah anak qaryah. Kalau dia mengaku kata orang tu baik, memang dia kenal. Kalau hak main luar, hak kita panggil, bukan salah panggil, dia tolong doa, tapi dia tak kenal. Akhirnya bila Tok Imam tanya apa kita nak kata, baik. Kawan pun sigung, hang kata baik tu pasal apa? Hang kenal ke tak? Betul hang kata baik apa? Dia bagi RM5 kata baik. Berat ni. Kita tak kata salah, betul tak kata salah. Cuma pengakuan dia tu, dia kenal sungguh lah. Allahu Akbar. Nabi SAW tak suruh kata baik ni sampai 40 orang, sampai 50 orang. Nabi kata 4 orang memadai, 3 orang memadai, 2 orang memadai. Tuan-tuan, kita ambil hadis ni, kita tanya diri kita. Di saat hari mati kita, selepas mati kita, ada tak orang nak mengakui kebaikan kita? Tok Imam tak gaduh tanya. Tapi dia sendiri kemarin kita kehilangan Syekh Abdul Majid Abu Bakar Derang. Hak ni tak gaduh tanya, orang mengakui. Semalam saya pergi satu tempat di belah pokok sana, Telaga Mai. Saya sebutlah sikit Syekh Abdul Majid ni. Depa kata dia duk main mengajar tempat kami ni 6 tahun lebih kurang. Semua orang akui kebaikan dia. Subhanallah tuan-tuan, beruntung dia. Jadi satu orang yang berilmu sampai ke ilmu dia. Sebelum Ramadan hari itu seminggu lebih kurang, malam Jumaat juga, hari Jumaat juga. Kemarin Jumaat 23 Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan hari itu, malam Jumaat juga, Syekh Abdul Hadi Awang, Pustaka Darussalam. Tuan-tuan, ramai orang mengakui kebaikan dia. Pasal apa akui kebaikan dia? Pasal dia orang yang ada harta dan dia pemurah dengan harta dia. Saya ada sekolah, boleh kata tiap-tiap tahun kalau ada sangkut apa, kita nak pakai duit sat, telefon Ustaz Adi, tolong saya nak pakai sikit. Dia tak banyak mana, kita abang sekian jumlah. Dia tak lama mana nak ambil, kita tahu Ustaz 3 bulan boleh tak? Tak ada nak cari pun, nak tampung balik tak ada. Tak apa, dia mau tarikh lama mana kita nak ambil, banyak mana, bagi jelas. Pasal nak tulis. Tapi 2 malam lepas saya jumpa orang yang dekat dengan dia. Dia berkata, kami dah semak semua. Dia tak ada sangkut dengan orang hutang-hutang walaupun dia meniaga besar. Tapi hak banyak orang sangkut dengan dia sampai 100,000. Ada orang hutang tak bayar. Dia pun memang dia biasa sebut kat saya. Dia buka keluar buku untuk, keluar buku tunjuk. Dia tanya orang hutang. Dia pun tak bayar. Tapi terus terang, ramai orang mengakui kebaikan. Satu tok guru, satu Ustaz Abdul Hadi ni, mungkin orang tak apa kenal dia sebagai tok guru, dia ada ilmu, tapi orang lebih kenal sebagai orang yang menyediakan buku. Sampai kita nak baca kitab apa, kalau berasa payah, pergi tengok di Darussalam ada. Jadi guru. Makna dia telah memberi khidmat kepada masyarakat.
sehingga orang mengakui kebaikan. Tuan-tuan, kita kena tanya diri kita, tumpah masa hak Tuhan duk bagi ni, apa kita buat sehingga orang boleh mengakui kebaikan kita. Tak kira apa-apa pun. Ada orang tuan-tuan dia ringan tulang. Nah, dia mudah kalau sekiranya minta tolong. Ada apa pun. Kalau ada sakit, ada mati, kita tengok dia di depan. Ada orang dia mudah dengan kenduri kenara. Sebut kenduri kenara, dia di depan. Nak letak dia di mana? Di Kedohok, dia boleh jadi kepala. Nak letak di Bentara, dia boleh jadi kepala. Nak letak di mana tuan-tuan, dia boleh buat. Orang kenal dia. Hari dia mati, orang sebut, tak ada lah. Kawan kita ni yang Masya Allah, kenduri kenara ni, dialah sangat penting. Peluh daripada pagi sampai petang. Dah habis dah orang pakai makan apa semua, baru kita tengok dia boleh duduk relax, boleh berehat. Tadi tak berehat. Ada manusia yang macam ni, diakui kebaikannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca pagi ni pendek, tapi sebenarnya sangat berkesan pada diri kita. Untuk kita letakkan diri kita dalam masyarakat sebagai apa? Nah, orang yang boleh diakui kebaikankah? Ataupun orang duk kata hari mati, aku bila dengar kata dia ni mati, aku Alhamdulillah. Kok mana yang hang sampai kata Alhamdulillah? Orang lain duk kata innalillah, hang kata Alhamdulillah. Allah dia kata, mulut macam apa ni? Nah, mulut punya jahat. Cakap dengan kita macam ni, lagi dia pi belakang kata macam ni, dia pi pelagar dengan orang tu, dia pelagar dengan orang ni, dia kata mati ni, aku rasa lega. Ada orang macam tu? Ada. Tuan-tuan, jangan sampai orang hak macam tu adalah kita. Wal'iyatubillah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya kira itulah mesej, sebahagian daripada mesej yang Nabi SAW nak sampaikan kepada kita. Satu, tanda Allah nak bagi kebaikan, Tuhan buka untuk kita jalan-jalan amal soleh. Nombor dua, amal soleh yang kita buat tu diakui, diiktiraf kebaikannya oleh manusia. Sebab itu dalam kita beramal tuan-tuan, di samping amal tu untuk diri kita, kena ada amal-amal hak kita buat yang boleh membawa kebaikan pada orang lain. Ada orang dia kira jaga dia ya. Dia kira Ramadan ni aku kira aku boleh tarawih, aku boleh bangkit qiyam, aku boleh baca Quran, khatam beberapa kali, aku kira cantik. Habuan dia. Kita jangan berhenti setakat tu. Nak bagi orang keliling-keliling kita ni rasa kebaikan kita. Di samping kita tentu orang yang menjadi hamba yang sangat hebat dalam Ramadan. Apa kata kita langkah sikit lagi, kita jadi orang yang prihatin dalam masyarakat. Sebelah rumah kita, kita kenal dia ni orang susah. Kita buat sesuatu bagi dia rasa gembira. Tak kira apa-apa. Tanya anak-anak, apa beli baju raya ni? Tak lagi. Ayah kata pakai hak tahun lepas. Tuan-tuan, ada orang ni lekuk dalam kampung kita ni. Ayah kata pakai hak tahun lepas. Tuan-tuan, berapa sangat baju raya? Kita hak ada lebih bagi. Nah, hari kita mati, anak-anak ni akan kata apa? Tu, Pak Long sebelah rumah kita lah bagi raya baju raya kat kita tahun ni. Tuan-tuan, dia akan akui kebaikan kita. Mari kita pakai buat kebaikan dalam hidup ini. Mudah-mudahan hak tu semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya minta maaf banyak. Terima kasih atas ruang kesempatan dapat bersama tuan-tuan. Saya ucap selamat meneruskan amal ibadah dalam Ramadan yang masih berbaki. Dalam usia kita yang berbaki, dah ucap selamat menyambut Aidil Fitri. Tak tahu lagi hari apa, Jumaat ke Sabtu. Nak terkejut ke tak lah, tak pasti lagi. Kita tunggu penyimpan muha besar umum. Cuma tuan-tuan ni dia jadi pekat duk sembang dah kira raya ni pasal apa, dia takut jadi macam tahun sudah. Satu saja.
Cuma saya ada pesan kata dah kat kawan-kawan ni begini, hampa takut jadi macam tu sudah. Hampa buat ketupat siap-siap, buat gulai siap-siap hari Khamis. Lepas tu kalau Jumaat tak jadi, hari Jumaat balut pula sekali lagi. Tak ada masalah. Kalaulah raya tu pasal ketupat. Masih ada orang tuan-tuan. Saya ingat lagi almarhum Tok Guru Pak Yajo ni. Duk mengaji lu ni. Waktu tu dia ahli majlis fatwa Kedah. Dia kata dia menerima pandangan. Ahli majlis fatwa Kedah menerima pandangan waktu tu untuk menetapkan satu hari raya. Senang. Buh tarikh siap-siap. Nak jatuh hari apa? Senang kita nak buat ketupat. Dia kata hampa raya pasal ketupat. Tak apa. Hampa pergi beli, dia kata beras pulut, buang selori. Hampa sembelih lembu bodoh 3 ekor. Hampa masak, hampa cicah makan, dia pecah perut. Kalaulah raya tu pasal ketupat. Dah raya ni ibadah, bukan pasal ketupat. Jadi tuan-tuan, ucap selamat menyambut Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yang terakhir, saya tak pasti tapi saya ingat semalam ada anak-anak buah saya mai hantar dalam agama mutu tuan-tuan. Hasrat kami at-ta'limiyah Tok Keling, kebetulan ada orang wakaf tanah 10 tahun yang lalu di Wang Tepuh. Jadi kawan hak wakaf tanah ni dia berhajat sangat sampai dia mati dah. Cuma dia hajat dia kata daripada pak dia Tok Wan dia berhajat nak di atas tanah hak depa ni dibuatlah satu pusat pengajian. Saya dia mai jumpa pasal dia duk mai mengaji, betul dia wakaf, kita pun terima. Tak ada kemampuan nak buat lama tu 10 tahun lebih. Tak jadi kata depa pun duk masuk tengok bila nak buat. Saya mulakan sikit, alhamdulillah lah sudah ada bangunan, boleh buat pengajian. 7 bulan dah kita mula pengajian secara umumi dalam usaha kita untuk bangunkan pondok, insya-Allah satu masa. Jadi tuan-tuan, saya nak mula dah daripada mula buat BIM apa semua untuk pembinaan masjid pondok at-ta'limiyah di Wang Tepuh. Jadi pagi ni saya buka ruang lah, tapi bukan nak buat kutipan pagi ni. Kalau di kalangan tuan-tuan ada hak nak menyumbang nak apa, pakai masuk akaun saja. Jadi saya tak tunggu dah pagi ni untuk kutipan, untuk apa-apa kutipan pagi ni. Jadi buka untuk lepas ni pakai masuk akaun saja. Pasal zaman lah ni mudah. Zaman lah tuan-tuan dia tak ada dah cash, tak ada. Semua duk main dalam online atas talian. Jadi kita pun pakai atas talian lah. Itu yang mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.